Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini adalah musim mengundi, tuan-tuan. Sebahagian di kalangan kita ada yang balik menunaikan kewajipan mengundi tempat masing-masing. Ada sebahagian mengundi kalau di Kuala Lumpur tidak ada mengundi di Selangor ataupun di kampung-kampung, mereka akan pulang ke halaman masing-masing untuk melaksanakan kewajipan. Okay, Alhamdulillah, pada malam ni insya-Allah kita akan lihat mengenai beberapa masalah, di antaranya mengenai dengan bacaan doa secara berjemaah yang selalu kita laksanakan. Kita lihat dari sudut perbahasan saja. Last kali kita akan simpulkan kesimpulan yang ringkas. Okey. Perkara pertama kita nak lihat di sini adalah mengenai dengan masalah ibadah. Bila sebut tentang masalah ibadah termasuk solat, doa, ini semua adalah dalam masalah ibadah, dan sudah pasti bagi kita perlu mengetahui hukum hakam yang berkaitan dengannya. Kemudian solat ini adalah rukun Islam yang kedua. Nabi SAW mengajar sahabat-sahabat bagaimana solat. Nabi menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebahagian di kalangan sahabat ada bertanya kepada Nabi mengenai kemusykilan sama ada ketika ataupun semasa solat, dan mereka bertanya kepada Nabi, Nabi akan jawab. Jadi semua ini adalah perkara-perkara yang perlu kita dalami dan kita tekuni. Dan di sana juga ada beberapa masalah yang masyhur di sisi ulama-ulama mazhab, orang yang bermazhab, ini hukumnya seperti ini, mazhab ini seperti ini. Itu juga menjadi perbincangan. Kemudian sebahagian di kalangan sebahagian daripada ibadat, pada sebahagian tempat ataupun masa, dia melakukan sesuatu, ibadat tersebut dilaksanakan kerana beberapa sebab. Di antaranya mereka melaksanakan perkara ini, ibadat ini adalah kerana sunnah, sedangkan tidak dinyatakan dalil mengenai perkara tersebut. Ini semua kita nak bincang dan kita lihat, adakah kita buat ini, adakah bertentangan ataupun mengikut sunnah Nabi SAW. Kemudian kita lihat ada beberapa masalah. Contohnya masalah yang kita akan bincangkan pada hari ini, insya-Allah, doa secara berjemaah selepas daripada solat fardu, seperti mana dijelaskan oleh ulama-ulama sebelum ini. Perkara ini sebenarnya tidak ma'ruf, tidak diketahui umum pada zaman Nabi SAW, di mana tidak dikenali lah. Tidak berlaku perkara ini pada zaman Nabi, tidak juga pada zaman Khulafa ar-Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman dan juga Ali radhiyallahu taala anhum, dan juga pada era sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Wala fi ahdil qurun al-mufaddalah, dan juga zaman-zaman yang berhampiran dengan zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'at tabi'in, tidak dinukilkan perkara tersebut. Kerana tidak ada nukilan yang dinukilkan riwayat kepada kita,
fadalla hadza ala adami wuqu'i. Ini menunjukkan perkara tersebut tak berlaku, tidak berlaku pada zaman Nabi dan juga zaman selepasnya, kerana menafikan lazim, iaitu menafikan nukilan, menunjukkan menafikan perkara yang hendak dinukilkan, iaitu menafikan lazim, menafikan malzum. Bila kita kata tidak, perkara ini tidak ada riwayat, bila tak ada riwayat menunjukkan tidak berlaku pada zaman tu. Sebab apa ada cerita? Sebab berlaku satu peristiwa maka ada cerita dia. Bila tak ada cerita, mana tak ada berlaku. Secara ghalibnya begitulah, secara kebiasaannya. Dan tak mungkin di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mereka menyembunyikan perkara ini. Tak mungkin Nabi SAW doa menjadi imam, doa beramai-ramai di hadapan makmum semua amin pada setiap kali sembahyang 5 waktu, kemudian sahabat tak meriwayatkan, dan tak ada satu sahabat pun bagi tahu. Jadi perkara ini perkara yang kita panggil tak mungkin berlaku. Seperti mana tak mungkin mereka sahabat-sahabat mereka mengetahui satu perkara, kemudian mereka tak nukilkannya kepada kita. Sudah pasti apa yang Nabi buat akan dinukilkan kepada kita. Sekalipun mereka menukilkan apa yang lebih halus daripada itu, bila tentang sembahyang Nabi, tentang apa Nabi buat, zikir Nabi, doa Nabi, semua itu diriwayatkan. Bukan sekadar itu, lebih halus daripada itu pun ada. Kalau Nabi lepas sembahyang Nabi baca doa, sahabat-sahabat amin, pasti ada riwayat yang dinukilkan, riwayat yang datang kepada kita. Wal qaul bi anna adamin naqli, ini menunjukkan tidak ada nukilan dan tidak menunjukkan tidak berlaku secara laisa ala itlaqi, bukanlah menunjukkan tidak ada riwayat tidak berlaku perkara tersebut. Bal huwa mahmulun ala ma lam tatawaffar dawa'i ala naqli wa illa la batalat syari'ah min al-asas bi hujjah hadhihi al-qa'idah. Kita menyatakan secara ghalibnya, bila ada riwayat maka perkara tersebut berlaku. Kalau tidak ada riwayat maka tidak berlaku perkara tersebut. Itu secara ghalibnya. Kalau kita menyatakan tak semestinya tidak ada nukilan, maknanya tak berlaku. Tak ada nukilan, tak berlaku. Kalau inilah dijadikan sebagai hujjah, sudah pastilah syariat ini la batalat asy-syari'atu min al-asas bi hujjati hadhihi al-qa'idah. Sudah pasti syariat ini akan terbatal dengan hujahnya, iaitu setiap yang tak ada riwayat maka tak menunjukkan, tak berlaku. Jadi susah. Kita boleh terima tapi tak semua perkara lah. Wa bina'an ala zalik, kalau kita lihat berdasarkan asas yang kita beritahu tadi, kita tidak dapati dalam sunan-sunan ataupun kitab-kitab hadis dan juga asar perbuatan-perbuatan sahabat dan juga kalamus salaf, kebanyakan perbincangan ulama salaf, ma yusamma du'a al-jama'i aslan, yang disebutkan berdoa secara berjemaah secara asal tu kita tak jumpa. Sebab apa tak jumpa? Kerana perkara tersebut tidak ada pada zaman mereka. Iaitu dalam kitab hadis pun tak disebutkan, asar pun tidak, kalam ulama-ulama salaf yang hidup 300 tahun awal pun tak disebutkan. Sebab apa tak sebut? Kerana tak berlaku pada zaman mereka. Sekalipun ini kafin fi adami istihbabihi 'ala al-aqal, illa anna al-ulama tanawalu al-mas'alah min 'iddati mabahis mutaqaribah. Cuma ulama di sana melihat beberapa aspek yang lain. Kita akan bincangkan insya-Allah. Di antaranya kita lihat apa yang disunatkan bagi imam berdoa, berzikir selepas selesai daripada solat fardu. Fayuridun fi hadzal mabhas kullama lahu alaqatun bil mas'alah. Maka datanglah pada perbahasan yang kita akan bincangkan yang berkaitan dengan masalah doa, zikir bagi imam, sama ada secara perlahan ataupun secara kuat,
wa infirad kulli wahidin minal imam wal ma'mum bi ad'iyatihi wa azkarih. Dan ataupun makmum bersendiri berzikir, imam pun bersendiri berzikir. Okey, kita lihat pada malam ni insya-Allah kita akan tengok perkara yang pertama. Sebelum kita masuk yang lebih detail sikit dalam penerangan mazhab, kita lihat dalil-dalil perkataan-perkataan pendapat-pendapat ini banyak di kalangan ulama mutaqaddimin, tapi tidak menjelaskan doa secara berjamaah ini satu perkara yang ma'ruf, yang diketahui umum pada zaman mereka. Dan di sana juga ada beberapa dalil ataupun sebagai hujjah bukti yang jelas apabila kita melihatnya pada perbincangan di kalangan ulama-ulama ketika membahaskan masalah doa secara berjemaah, zikir secara berjemaah, maka jelas menunjukkan pendirian mereka tentang masalah ini. Apa dia? Okey, sekiranya kita lihat masalah yang menyatakan doa zikir selepas daripada solat fardu itu secara secara perlahan, tidak menyaringkan suara, seperti mana pendapat Imam Syafi'i sendiri, seperti mana selain daripada pendapat Imam Syafi'i, fa innaka tafham min kalamihim mubasharatan annahum la yarawna al-qawl bi istihbabiyyati du'a al-jama'i ba'da salawat. Kalau kita lihat pandangan Imam Syafi'i rahimahullah dan juga selain daripada Imam Syafi'i menyatakan doa dan juga zikir secara perlahan selepas daripada solat, maka kita dapat faham secara direct kita dapat faham bahawasanya mereka tidak berpandangan disunatkan doa secara berjemaah selepas solat. Sebabnya Imam Syafi'i dan juga saya Imam Syafi'i menyatakan perlahan. Bila perlahan, kita akan gambarkan perlahan ni bukan secara berjemaah. Bila berjemaah dia akan kuat, listilzamihi jahrul imam bid-du'a. Kerana bila kita sebut tentang sunat berdoa secara berjemaah, maka akan terlintas di fikiran kita imam kena menyaringkan suara ketika doa, supaya makmum mereka dapat mengaminkan doa imam. Kemudian bila kita melihat di kalangan ulama ada yang berpendapat imam ini tidak duduk di tempat dia semayang, selepas beri salam selesai maka dia pindah ke tempat lain, berdiri di belakang ataupun bersama dengan makmum, dia tak duduk tempat dia, seperti mana diriwayatkan daripada mazhab Hanafi dan juga Maliki. Bila kita faham perkara ini, maka sudah pasti tak akan terlintas di fikiran kita mereka ini tidak berpandangan disunatkan doa berjemaah kerana imam tak sunatkan dia berpindah tempat lain. Bila kita melihat di kalangan ulama juga ada menyatakan setiap daripada imam dan juga makmum berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah berseorangan selepas selesai daripada sembahyang, seperti pendapat Imam Syafi'i yang kita sebutkan tadi, juga selain daripada Imam Syafi'i. Ini qaribun minat tasrih, yang hampir kepada perkara yang jelas di sisi kita adalah tidak disyariatkan berdoa secara berjemaah selepas daripada solat fardu di sisi mereka, li'anna al-qawl bihi naqidun qawlahum fil mas'alah. Bila kita kata dia kata kena berdoa zikir sendiri, bila kita menyatakan perkara tersebut sunat doa secara berjemaah, seolah-olah ada kontradiksi antara dua pandangan. Maka kita perkara pertama kita lihat pandangan daripada mazhab Hanafi. Kita tak tengok habis, tak baca habis, cuma kita ambil sebahagian petikan. Pendirian ulama-ulama fiqh dalam mazhab Hanafi menyatakan makruh imam duduk di tempat dia selepas selesai daripada solat.
allati yushra' tanafful ba'daha, yang ada solat sunat selepas daripada itu. Falau kanu yarawna du'a al-jama'i, kalau mereka berpandangan ada doa secara berjemaah, imam baca makmum amin, pasti mereka tak memakruhkan imam duduk di tempatnya selepas daripada selesai solat. Kita lihat pandangan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani yang wafat pada tahun 189 Hijrah. Dia juga di antara guru ataupun anak murid Imam Syafi'i. Banyak perbincangan, discussion antara Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Sebelum kita tengok apa pandangan dia, kita sebut dulu pandangan dalam mazhab Hanafi yang saya bagi tahu tadi. Imam dimakruhkan duduk di tempat dia selepas daripada sembahyang, sekiranya selepas daripada sembahyang itu ada solat sunat ba'diyah. Ini menunjukkan sekiranya duduk imam selepas daripada sembahyang itu adalah makruh, sudah pasti doa secara berjemaah itu tidak ada. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani menyatakan, apabila imam memberi salam solat zuhur, maghrib atau isyak, sebab zuhur ada ba'diyah, maghrib ada ba'diyah, isyak ada ba'diyah, maka karihtu lahul makas qa'idan, aku memakruhkan, Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani kata, aku memakruhkan imam duduk selepas daripada sembahyang. Lakinnahu yaqumu ila tatawwu', tetapi yang sepatutnya imam kena bangun sembahyang sunat. Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani tidak memakruhkan pada solat subuh dan juga asar imam duduk di tempat sembahyang dia, kerana tak ada solat sunat selepas pada itu. Adalah beberapa dalil yang mereka bawa. Kita lihat, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas salat, Nabi apabila selesai daripada solat, la yamkuthu fi makanihi illa miqdar an yaqul, Nabi tak duduk tempat dia selepas Nabi beri salam sembahyang, Nabi tak duduk tempat dia, melainkan sekadar Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Sampai situ saja. Lepas tu Nabi akan beredah. Berdasarkan hadis daripada Aisyah ini, dalam mazhab Hanafi menyatakan makruh imam duduk, sebab Nabi duduk sekadar itu sahaja. Istighfar 3 kali, astaghfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Akhir. Cuma pandangan mazhab Hanafi ini makmum. Adapun makmum, sebahagian di kalangan ulama Hanafi mereka menyatakan tidak mengapa ke atas mereka fi tarkil intiqal, tak nak pindah tempat lain pun tak apa, makmum duduk saja, sebab tidak berlaku kekeliruan kepada jemaah yang baru datang. Kalau imam duduk depan lagi, orang yang baru masuk surau masjid, mereka akan keliru. Ni imam sedang semayang duduk tahiyat, duduk antara dua sujud ke apa. Jadi berlaku takut orang yang baru sampai keliru. Itu sebabnya. Makmum tak mengapa, nak beredar pun boleh, tak beredar pun tak apa. Ini dinyatakan dalam perkataan Imam Al-Kasani dalam kitabnya, menunjukkan tidak mengapa bagi makmum, sama ada nak kekal di tempat dia ataupun tidak. Dalam mazhab Maliki, ulama-ulama Maliki, kebanyakan di kalangan ulama, kalaman ala du'a al-jama'i ba'da salawat, mereka menyatakan doa secara berjamaah selepas daripada sembahyang, liwuqu'i dzalika mubakkiran fi buldanihim, kerana perkara tersebut berlaku di negara mereka, wa tahzirihim katsiran 'anil muhaddatsats fid din, dan ulama-ulama Maliki mereka berhati-hati juga dalam kebanyakan perkara-perkara baharu dalam agama. Usul mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala melarang perkara-perkara baharu dalam ibadat. Al-ihdath fil ibadat mamnu', perkara yang baharu dalam ibadat dilarang. Ini
satu perkara yang masyhur dalam mazhab Imam Malik. Cumanya ulama-ulama fiqh, kita kena tahu itulah satu kaedah ataupun satu perkara yang masyhur dalam mazhab Maliki. Perkara-perkara baharu yang dilarang dalam bab ibadat. Cuma ulama fiqh dalam mazhab Maliki, ulama fiqh mutaakhirin yang terkemudian ini, mereka berbeza pendapat mengenai hukum. Hukum apa itu? Doa secara berjemaah selepas solat. Selepas mana perkara ini telah menjadi masyhur, tersebar luas pada kurun-kurun yang terkemudian ini. Okey. Kemudian kita lihat dalam mazhab Syafi'i. Asal di sisi ulama Syafi'i mengenai dengan hukum berzikir, berdoa, sejurus selepas solat fardu, asal hukumnya adalah sirran, an yakuna sirran. Zikir dan doa ni secara perlahan. Wa yanfaridu biha kullun minal imam wal ma'mum, iaitu mereka akan bersendiri, tidak berjemaah, setiap daripada imam dan juga makmum berzikir secara bersendiri. Wala yushra' al-jahr bihima, tak disyariatkan untuk meninggikan suara ketika doa dan juga zikir, melainkan dalam satu situasi sahaja. Apa situasi tersebut? Idza arada al-imam ta'limal ma'mumin, apabila imam nak mengajar kepada makmum, sama ada makmum tersebut baru masuk Islam ke ataupun makmum tersebut tak tahu, maka imam kena kuatkan suara ketika berdoa dan juga berzikir. Ini semua selepas dikumpulkan nas-nas yang cukup banyak yang menunjukkan al-israr ma'a hadis Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair, iaitu hadis daripada Ibnu Abbas dan juga Ibnu Zubair yang menunjukkan perlahan ketika doa dan juga zikir. Antara hadis Ibnu Abbas, anna raf'a as-saut bizikr hina yansarifu an-nas min al-maktubah kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara berzikir ketika mana manusia selesai daripada sembahyang fardu, perkara ini ada berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada berlaku. Cuma tak selalulah untuk mengajar sahaja. Okey. Seperti mana telah dijelaskan perkara ini oleh Imam Syafi'i sendiri. Okey. Kemudian kita lihat Imam Nasiruddin Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitab Imam Syafi'i wafat pada tahun 2204. Imam Syafi'i menyatakan apa? Wa akhtaru lil imam, aku memilih untuk imam dan juga makmum, mereka berdua hendaklah berzikir kepada Allah sejurus selepas solat. Wa yukhfiyani zikir, dan rendahkan suara ketika berzikir, melainkan imam. Imam wajib an yata'allam minhu. Melainkan imam wajiblah belajar daripada imam berzikir. Jadi makna bila belajar pada imam kena kuatkan suara. Fayajhar hatta yara annahu qad ta'lamu minhu. Imam kena kuatkan suara sehingga manusia dapat melihat dan manusia dapat mengetahui. Berzikir. Kemudian semua dah faham, hatta yara annahu qad ta'allama minhu, sehingga manusia dah belajar, dah pandai, summa yusir, kemudian perlahankan balik suara. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tajharu bi salatika wala tukhafit biha, jangan terlampau tinggikan suara ketika doa, jangan rendahkan sangat suara, jangan tak ada suara langsung. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Ad-du'a wala tajhar tarfa' wala tukhafit hatta la tasma'u nafsak.
Bermaksud doa ni jangan terlampau tinggi sangat suara, sampai orang lain semua dengar. Janganlah sampai terlampau rendah sangat suara, kamu pun tak dengar suara kamu sendiri. Tadi Ibn Abbas, riwayat daripada Ibn Abbas menyatakan Nabi kuatkan suara pada zaman Nabi. Riwayat daripada Ibn Zubair, dia menyatakan Abbas Zubair, dia mendengar Abdullah bin Zubair berkata, Nabi SAW, idza sallama min salatihi, apabila Nabi telah memberi salam selesai solat, Nabi akan berkata dengan suaranya yang tinggi, Nabi akan kata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisin lahuddin walau karihal kafirun. Nabi membaca dengan kuat selepas daripada sembahyang. Ini menunjukkan imam ada ketikanya baca kuat, perkara yang harus tapi bersebablah. Kemudian kita lihat Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab dia kata, aku suka untuk imam ni berzikir kepada Allah dalam majlis, dalam apa-apa majlis lah. Saya sama ada zikir selepas sembahyang, qadra ma yataqaddam min insarafa minan nisa qalilan kama qalat Ummu Salamah. Dia berzikir seketika selepas sembahyang, dan pada ketika itu para wanita, perempuan, mereka boleh mengambil masa yang ada itu untuk keluar, seperti mana yang dinyatakan oleh Ummu Salamah. Sebab bila dah habis solat semua, perempuan keluar dulu, baru laki-laki keluar. Sementara laki nak keluar, bagi orang perempuan keluar dulu. Dan harus bagi makmum an yansarifa idza qada al-imam as-salam qabla qiyamil imam. Dan harus bagi makmum kalau dia nak bangun sebelum imam bangun. Imam dah selesai, dah beri salam, sebelum imam bangun, dia bangun dulu, tak apa, tak ada masalah, harus. Wa an yu'akhkhira dhalika hatta yansarifa ba'da insirafil imam aw ma'ahu ahabbu ilayya lahu wa astahib lil musalli munfaridan wal ma'mum an yutila dzikr ba'da salah wa yuksiru du'a. Dan aku suka bagi orang yang sembahyang secara bersorangan, dan juga harus bagi makmum untuk dia panjangkan zikir selepas sembahyang dan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimustajabkan, diterima doa dia selepas sembahyang fardu. Nukilan Imam Abu Bakar Al-Baihaqi, pendukung kuat dalam mazhab Syafi'i, Imam Baihaqi, iaitu yang wafat pada tahun 458 Hijrah. Kitab yang masyhur adalah Fi Ma'rifatis Sunan wal Athar. Dia menyatakan daripada Imam Syafi'i, qala wa ahsibuhu innahu jahara qalilan. Aku menyangkakan iaitu imam ini dia kena kuatkan sedikit suara, berdasarkan hadis dari Ibn Abbas dan Ibn Zubair, untuk mengajar kepada manusia. Nak mengajar manusia pun tak perlulah menjerit-jerit, sekadar tinggi sikit suara, mereka dengar. Ummu Salamah menyatakan, wa qad zakarat Ummu Salamah maksahu wa lam tadhkur jahran. Ummu Salamah kata, Nabi akan kekal di tempat dia selepas daripada sembahyang fardu. Cuma Ummu Salamah tak sebut yang kata Nabi zikir kuat. Dan aku menyangka, Imam Syafi'i menyatakan, aku menyangka Nabi tidak duduk selepas sembahyang illa liyazkur, melainkan untuk berzikir dengan satu zikir yang tidak dikuatkan suaranya. Pernah satu kali ditanyakan kepada Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam, ulama Syafi'i yang wafat pada tahun 660 Hijrah, rahimahullahu ta'ala, dalam fatwanya mengenai dengan al-musafahah, bersalaman sejurus selepas sembahyang subuh, sejurus selepas daripada sembahyang asar. Ditanya kepada dia, adakah perkara ini disunatkan ataupun tidak? Dalam fatwa dia,
Imam Abdul Aziz bin Abdus Salam, Imam Izzuddin, dia menyatakan apa? Doa selepas sejurus salam, doa sejurus selepas memberi salam adalah mustahab, perkara yang disunatkan. Bagi siapa? Bagi imam, setiap kali selesai daripada solat, ataupun tidak. Ini bukan, ini satu soalan, satu pertanyaan. Doa sejurus selepas daripada solat, adakah disunatkan bagi imam setiap kali lepas solat ataupun tidak? Wa idza qultum yustahab, apabila kamu kata disunatkan, fahal yaltafitu wa yastadbirul qiblah am yad'u mustaqbilan laha. Kalaulah kamu katakan disunatkan imam berzikir doa sekali dengan makmum, adakah imam tersebut perlu alih tempat duduk dia daripada menghadap kiblat terus membelakangi kiblat, menghadap makmum pula, ataupun dia berdoa menghadap kiblat? Nak ketika doa zikir hadap makmum, nak doa hadap makmum ke hadap kiblat? Kemudian persoalan lagi dalam fatwa Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam, adakah mengangkat suara itu perkara yang dianggap baik ataupun tidak, ataupun perlu direndahkan suara? Wa har yarfa'u da'i yadayhi amla, adakah orang yang berdoa perlu mengangkat tangan ataupun tidak? Fi ghairil mawatin allati thabata anhu alaihi salatu wasallam annahu yarfa'u yadahu fiha. Pada selain, ada beberapa tempat yang sabit daripada Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengangkat tangannya pada ketika berdoa. Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam, dia menjawab, dia menyatakan dalam fatwa dia, al-musafahah, bersalaman sejurus selepas daripada sembahyang subuh dan juga sembahyang asar. Dia khususkan dua sembahyang ni je. Kita 5 waktu salam, dia khusus dua waktu ni, subuh dan juga asar. Dia menyatakan bersalaman sejurus selepas sembahyang subuh, sembahyang asar adalah di antara perkara bid'ah. Illa liqadimin, melainkan orang yang datang, orang yang baru datang. Dia baru masuk masjid, baru datang, ya jatami', dia berkumpul, baru nak masuk, nak join sekali, berkumpul. Biman, bila dia nak berkumpul, biman yusafihu qabla salat, dia nak berkumpul dengan orang yang ada ketika solat tu, ataupun orang selesai solat, dia nak duduk sekali, maka barulah dia musafah, bersalaman. Kerana musafah tak dinafikan, bersalaman itu adalah perkara disyariatkan ketika datang, ketika datang ila akhir ma taqaddama, sehingga dia datang. Nanti kita akan sebut lagi perbahasan daripada perbahasan yang seterusnya. Okey. Jadi di sini Imam Izzuddin menyatakan bersalaman selepas sembahyang fardu subuh, fardu asar, sebab tak ada sembahyang sunat, bersalaman itu adalah perkara bid'ah, dan ia tak dinafikan. Perkara ini adalah perkara yang disyariatkan. Bersalaman perkara disyariatkan, diampunkan dosa. Tetapi ketika mana orang tu baru datang sampai, kalau kita dah duduk lama, macam kita duduk lama semang kawan kita, tiba-tiba kita salam, tak kepelik. Kalau kita salam kita nak balik, okey lah. Ataupun kita baru sampai, kita salam, itu okey. Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijrah, dalam kitab Syarah Mahzab menyatakan, ulama-ulama Syafi'i menyatakan zikir doa selepas sembahyang disunatkan. Disunatkan apa? Perlahan, zikir dan doa. Cuma imam ini bila nak mengajar kena kuatkan suara supaya makmum dapat belajar daripada zikir ataupun doa imam. Fa idza ta'allamu wa kanu 'alimin asarruhu, bila mana makmum semua dah belajar, dah pandai, maka asarruhu diperlahankan balik suara dia. Imam kena perlahankan balik. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Rawdatul Talibin, kitab satu lagi selain daripada kitab Syarah Mahzab, Majmu' Syarah Mahzab, dan juga dalam kitab Umdatul Muftin, disunatkan berdoa selepas salam secara perlahan, melainkan imam yang nak mengajar kepada makmum, dia kena kuatkan suara.
Dalam kitab Tahqiq Imam Nawawi juga disunatkan zikir doa sejurus lepas sembahyang dan direndahkan suara, melainkan bila nak mengajar. Ini semua sama, nukilan daripada Imam Nawawi pada kitab yang pelbagai sama. Semua disuruh perlahan. Begitulah Ibnul Mulaqqin, dan juga Ibnul Mulaqqin dalam kitab Ujalatul Muhtaj ila Tawjihil Minhaj, sama juga perkara yang sama. Disunatkan berdoa selepas solat, disunatkan perlahankan doa zikir, melainkan imam itu nak mengajar kepada manusia. Wali ajli tafriq bainal qunut alladhi yu'minuhu al-imam. Ini nak membezakan antara kunut. Kunut pun doa juga, yang mana makmum mengimamkan doa kunut, makmum mengaminkan doa kunut imam. Wal ad'iyatul ukhra fi shalah wa ba'daha, dan juga doa-doa yang lain dalam solat dan selepas daripada solat. Sebahagian yang mengkhususkan bijam'i alfazid doa, ada pengumpulan doa, lafaz-lafaz doa pada doa kunut sahaja, tidak pada doa-doa yang lain. Ada yang menyatakan dikhususkan amin kan doa ni untuk doa kunut saja. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat pada tahun 974, dia menyatakan sebahagian hufaz, ulama-ulama hadis, sebahagiannya menyatakan sesungguhnya doa ad'iyatahu kullaha bilafzil ifrad. Doa-doa ni semua lafaznya lafaz seorang, untuk diri kita, bukan untuk ramai. Oleh yang demikian jara ba'dhum ala ikhtisasil jama' bil qunut. Maka bila baca doa qunut perlu dipluralkan untuk kita semua, bukan untuk seorang. Wa farraqa bi anna al-kull ma'murun bid-du'a. Dia nak membezakan semua diperintahkan doa, melainkan pada doa qunut maka makmum perlu mengaminkan doa qunut sahaja. Selain daripada itu makmum kena baca. Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari yang wafat pada tahun 926, ini adalah guru kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, guru dia, dan juga beliau merupakan anak murid kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Okey, dia menyatakan disunatkan doa zikir sejurus lepas sembahyang, dan jadilah doa dan zikir itu adalah bil ma'sur, apa yang dibawa datang daripada Nabi, dan perlahankan melainkan sekiranya untuk mengajar kepada manusia. Semua ibarat-ibarat daripada kitab yang pelbagai, menyatakan perkara yang sama. Kita lihat awwalu man ra'aituhu, di antara ulama yang kita lihat, yang ulama yang awal, yang pertama yang menyatakan apa? Perkara doa dan juga zikir selepas sembahyang ini dibuat secara berjemaah adalah daripada Zainuddin Al-Malibari Al-Hindi yang wafat pada tahun 987 Hijrah. Dalam kitab yang masyhur Fathul Mu'in, Bisyarh Qurratul Ain, dia menyatakan harus bagi imam menguatkan suara ketika berdoa. Ini kitab fiqh terkemudian pada tahun 900 Hijrah. Dia menyatakan kerana apa? Kerana makmum mengaminkan doa imam. Harus bagi imam kuatkan suara kerana makmum nak aminkan doa imam. Wa hiya ziyadah la takadu tajiduha fil mutun al-ukhra wa syuruha wa hawashiha. Sebenarnya ini antara satu-satu ibarat kitab dalam fiqh mazhab Syafi'i, kitab yang mutaakhir, yang terkemudian, yang tidak didapati pada matan-matan ataupun syarah kitab-kitab yang ulama yang awal.
sekaligus dia juga bertentangan dengan pendapat ulama atau pendapat Imam Syafi'i sendiri. Kadang-kadang dapat difahami min sukuti katsirin min mutaakhiri fuqaha Syafi'iyah, dapat difahami kebanyakan di kalangan ulama mutaakhirin, ulama Syafi'i, mereka tak sebut langsung, berdiam diri, tak sebut mengenai dengan doa secara berjemaah wa hukmuhu syar'i, dan tak sebut pula mengenai hukum syaraknya. Sedangkan perkara ini adalah perkara yang masyhur pada kurun yang terkemudian, terutama di negara-negara Islam secara umumnya, bahawasanya mereka tidak melihat perkara ini perkara yang pelik dan berdosa. Wa illam ara man sarraha bidzalika katsira, walaupun kita tidak mendapati ulama yang menjelaskannya secara jelas perkara ini, seperti mana dijelaskan oleh ulama-ulama Malikiyah yang menyatakan dibenar istihsanan atau istihjanan. Adakah doa secara berjemaah ini istihsan, dianggap sebagai baik, ataupun dianggap sebagai istihjanan, dianggap sebagai perkara tak baik? Tak dinyatakan secara jelas. InsyaAllah nanti kita akan sambung mengenai dengan kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan, tiga mazhab tadi, Maliki, Hanafi dan juga Syafi'i. Jadi kesimpulannya yang saya dapat simpul ringkaskan di sini sebelum kita masuk pada minggu yang akan datang perbahasan, kita simpulkan secara panjang lebar, iaitu doa sejurus selepas sembahyang dan juga berzikir secara berjemaah ini memang tidak ada dalam pada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman-zaman selepas daripada itu. Cuma kita menganggap perkara ini perkara yang baik, dan bukanlah perkara yang memudaratkan manusia. Cuma kita yang sebagai orang awam ini, kita perlu mengetahui bahawasanya perkara ini bukan satu sunnah. Dia boleh dibuat, tetapi kita tak menganggap satu sunnah. Sebab sebahagian kita menganggap sunnah, siapa yang tak berdoa, tak berzikir secara berjemaah, dia dianggap melawan sunnah. Padahal bukan melawan sunnah, itulah sunnah, cuma dia tak zikir secara berjemaah. Dia zikir seorang-seorang. Cuma kadang-kadang mata-mata sebahagian di kalangan jemaah kita akan memandang serong, dia ni tak wirid lepas sembahyang. Kadang-kadang dia wirid, dia duduk belakang. Cuma dia tak wirid sekali dengan imam. Tak, itu tidak jadi masalah. Cuma sebagai pengetahuan yang perlu kita tahu, perkara ini bukan perkara sunnah. Tetapi jika tuan-tuan nak buat, tak jadi masalah. Cuma jangan beriktikad perkara yang bukan sunnah itu adalah sunnah. Itu satu kesalahan lah. Benda ni contohnya kita baca satu surah, contoh selepas sembahyang zuhur kita baca surah Ar-Rahman, kemudian kita kata itu sunnah tu, baca surah Ar-Rahman selepas zuhur. Baca surah Ar-Rahman selepas zuhur dianggap baik, baca surah apa-apa pun dianggap baik. Cuma bila kaitkan ini adalah sunnah, itu tak tepat, itu tidak betul. Perkara yang kita laksanakan bersalaman selepas solat, kan perkara itu baik, kan kita salam baik. Cuma jangan kita menganggap perkara ini adalah perkara yang sunnah. Begitulah juga berzikir, doa, kita tidak menganggap perkara itu sunnah, tetapi kita menganggap perkara tersebut baik. Tapi kalau orang tak nak zikir, tak nak wirid, tak jadi masalah. Dia nak keluar terus pun tak apa. Mungkin dia ada hal, ataupun dia tak ada hal, sahaja keluar, terpulang kepada dia. Ataupun dia nak wirid, doa seorang-seorang, tak nak ikut imam, terpulang kepada dia. Cuma kita tak perlu pandang serong, berlapang dada dalam masalah ini. Dan kita tahu ini adalah bukan masalah, ini bukanlah satu sunnah, tetapi ia dianggap satu perkara baik. Makmum dapat mengimamkan doa, makmum dapat mengaminkan doa imam. Tapi kita perlu tahu, kadang-kadang doa isi kandungan yang imam baca kita pun tak faham. Kita amin, amin, amin. Kadang-kadang bukan doa, zikir.
Contohnya imam baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Amin, amin. Semua dia baca amin. Semacam zikir ni disunatkan kita baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Imam pula dia bawa dalam semayang, bawa lepas semayang, doa semayang, makmum amin, 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 semua dia amin. Jadi ada zikir-zikir yang kita perlu baca sebenarnya pagi petang. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab azkar, boleh lihat pelan-pelan baca. Ada khusus zikir pagi, zikir petang dalam kitab azkar Imam An-Nawawi. Tuan-tuan lihat, baca sendiri. Dia boleh baca sendiri pelan-pelan. Zikir pagi, zikir petang. Dalam versi bahasa Melayu pun ada, bahasa Indonesia pun ada, semua ada. Tuan-tuan boleh baca. Cuma yang terbaiknya sepatutnya lah kita kena centralizekan doa, doa untuk para imam, supaya imam tahu ini doa yang dia akan baca. Makmum pun tahu, kita edarkan kepada makmum ini doa yang imam akan baca dan ini terjemahan dia. Bila imam baca kita rasa faham dan amin, amin, amin. Itu yang terbaik lah. Tapi malangnya kita bukan sekadar doa yang imam baca kita tak faham. Doa bacaan dalam semayang pun kadang-kadang kita tak boleh nak faham. Doa imam lagi kita tak faham. Ada satu surau saya pergi, dia punya baca sejadah satu surau hari Jumaat. Saya tak faham dia baca apa sejadah. Imam dia baca. Lepas tu saya buat teguran lah. Tapi saya tak tegur dalam kuliah tau. Saya tegur, saya call dia punya biro dakwah ada. Saya call, saya kata, sebenarnya solat hari Jumaat ini sujud sejadah tu sunat. Jangan kita pula sujud sejadah. Betulkan bacaan dulu. Baca surah biasa pun tak apa. Tak perlu, saya tak faham. Kita, sebahagian kita jadi imam, ada yang salah, ada yang perlu pendek dia panjangkan sikit, ada yang panjang dia pendekkan sikit. Tapi kita masih boleh faham. Kita boleh faham, dia tersalah sikit, tak apalah. Ada tempat kena dengung, ada tempat tak perlu dengung. Tempat yang tak perlu dengung, dia dengung sikit-sikit salah, itu kita boleh terima. Tapi dia baca saya tak faham langsung. Saya tak faham. Jadi bila saya kata macam ni, kita tak boleh berdiam diri. Kita kena bagi tahu dia. Sebab saya tak faham dia baca surah sejadah, saya tak faham langsung apa yang dia sedang baca. Bila kita tak faham, kita bagi tahu dia lah. Saya rasa mungkin selepas daripada tu dia jemput saya kuliah sekali, lepas tu dia tak nak jemput kuliah, cukup lah. Tapi memang kita perlu bagi teguran, sebab kita tak faham imam dia baca apa. Sebab saya kuliah itu dah sudah lama, dalam kuliah mesti sudah lama sangat, mungkin dah berapa tahun, mungkin dah 5-6 tahun macam tu. Tapi saya dalam sangkaan saya sama ada dia tak suka saya berkuliah, mungkin cara saya berkuliah, ataupun atas teguran tu dia tak nak jemput saya dah. Berkemungkinan lah sebab tu. Jadi sebenarnya ada benda yang macam surah sejadah pada pagi Jumaat, kita boleh je baca surah lain kalau rasa surah tu berat. Ada satu kali waktu saya kat Mekah, dekat hotel Mekah, orang tua kan suka semayang dekat hotel. Yalah, sebab kadang-kadang cuaca panas. Ada seorang tu dia bagi tahu saya, boleh tak esok bawa jadi imam subuh surah ni sejadah pagi Jumaat. Saya kata saya subuh saya nak pergi Masjidil Haram, bukan nak semayang kat hotel. Kalau Zuhur Asar boleh sebab panas, saya semayang sana. Dia kata saya nak itulah, kalau dekat surau rumah saya tu ada ni, ada kat depan tu, boleh baca jadi imam. Tapi dekat sini susah. Dalam hati saya saya kata baca surah apa pun tak apa sebenarnya. Bukan tak perlulah kita nak juga surah As-Sajadah tu. Memanglah satu sunnah, tapi siapa yang boleh mampu baca dia baca kan. Yang tak mampu baca mungkin dia boleh suruh siapa yang hafal. Tapi tak perlu nak kena cari siapa yang hafal surah Sajadah. Kalau dia rasa nak jadi imam, dia jadi imam dan baca surah biasa. Tidak ada orang komplain. Tidak orang lagi suka sebab pendek. Orang lagi suka sebab pendek. Dia cukup sekadar itu dulu. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman saya dan juga tuan-tuan. Ada apa-apa soalan tak? Kata ada apa-apa,
Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.